Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung kepada setting up Firebase sebelum kita buat database connection, online database connection daripada mobile apps kita. So kita kena ada backend ataupun online database. So Firebase, okay, code semua dekat sini. So kenapa Firebase? Sebab Firebase ni kalau dulu asal usulnya kita kena ada satu server ataupun paling kurang pun hosting lah ataupun shared hosting. Kemudian kita kena configure kita punya server-side scripting macam PHP, database kita MySQL. Kemudian kita kena install script untuk generate JSON ataupun XML. Dan kemudian kita kena deploy lah dia punya JSON API ke warna release lah. So semua tu proses dia mungkin agak panjang. Sekarang ni dia dah dipermudahkan dengan Firebase. Firebase ni sebenarnya backend lah, backend services yang menggunakan NoSQL command, so that dia punya proses untuk setup backend tu dia dah simplified. Okay, untuk simplified proses backend. Okay, so kalau kau nak gunakan backend yang server sendiri, nak gunakan JSON generator sendiri pun boleh juga. Cumanya kau orang kena ada hosting, okay. Itu pun kena bayar juga, kena sewa. Firebase ni awal-awal dia free lah, untuk proof of concept dia sangat sesuai. Tapi kemudian kalau katakan kita nak go for production lebih daripada kuota yang dibenarkan, korang kena bayar lah. Okay, tapi kalau setakat untuk proof of concept, untuk release prototype, then it should be okay untuk try out dia punya online database menggunakan Firebase. So gunakan server sendiri ke gunakan Firebase ke, kita tak boleh lari lah daripada ni JSON punya JavaScript Object Notation, yang mana ini adalah satu lightweight data interchange format, yang mana dia membenarkan perkongsian data antara online database dengan kita punya mobile client lah. Basically Ionic dia boleh support JSON yang datang daripada kita punya server sendiri, ataupun Ionic juga boleh support JSON daripada Firebase. Sebab Firebase ni memang dah sediakan dia punya library lah, so kita just gunakan saja. Tapi untuk tutorial kali ni kita just cuba nak set up dia punya Firebase je dulu. Maksudnya kita nak set up kita punya backend. Okay, kita punya backend dulu. So ini adalah JSON data format yang dihasilkan oleh Firebase. Okay, Firebase ke Firestore lebih kurang. So tapi saya dapati nanti bila kita ambil database dia, kita akan gunakan cloud Firestore. Yang tu saya rasa dia punya database ataupun collection management dia lebih mudah lah. Saya nampak features dia pun lebih banyak compared dengan Firebase. Tapi tak apa, dia same family, Google juga. Okay, so apa yang penting yang kita boleh nampak daripada sini adalah whatever ataupun ni contoh ni, activities ni adalah satu table, contoh dia satu nama table yang mana dia mengandungi beberapa record. Record pertama, record kedua, record ketiga, seterusnya lah. Dan dia boleh juga dalam satu collection boleh ada dalam satu database boleh ada beberapa collection. So dalam satu collection tu dia ada banyak record macam ni, document, we call it document. So mungkin dia diwakili oleh satu ID. Okay, kita boleh minta Firebase untuk generate ID record ini, ataupun kita buat kita punya own ID lah, record ID. So ini kita kena define dia punya variable name ataupun field name, dan dia punya data, field name, data, field name, data. So lebih kurang sama macam key value konsep lah. Okay, cuma dalam ni dia bentukkan dalam format JSON. Ni adalah data interchange dalam format JSON. So setiap satu data ni dia kurungkan dia. Okay, so setiap satu field ni, data ni dia akan komakan dia untuk mewakili, represent another field. So kita boleh pergi pada console Firebase di sini, dan korang boleh register satu project. Macam satu project ni macam satu server lah. Okay, create a project, and then kita akan letak satu project name. Okay, kita letak satu project name. Contoh dia lah. Okay,
Ini contoh projek yang kita akan buat nanti. And then kita akan agree dia punya projek bla bla bla. Kita akan create dia punya projek. And then nanti kita akan ambil Firestore, Cloud Firestore. Kita akan pilih Cloud Firestore untuk kita set up dia punya database dan record dia semua. And then kita ada authentication lah. Selepas kita set up Firebase database, kita akan buat authentication di sini. Ni authentication yang kita akan cuba buat. Kita buat simple authentication yang mana kita gunakan email dan password saja. Email dan password saja. Okay, ni contoh simple authentication lah. Ada lagi banyak authentication yang lain. Contohnya macam korang gunakan Google authentication, Facebook authentication, Twitter, GitHub, macam-macam lagi lah. Korang boleh pilih label sini dan boleh rujuk tutorial yang sesuai. Tapi untuk tutorial kali ni kita just buat email dan password. Okay. So ini korang boleh ambil log mode ataupun test mode, no problem, either one. Nanti apa yang penting bila kita dah generate database or whatever it is, kalau katakan kita nak database ataupun kita nak client mobile client kita access kepada database backend kita boleh generate inilah script, setting script. Okay, setting script. So apabila kita pilih setting script ni, oleh kerana Ionic adalah web based, so kita ambil yang ni web script. Okay, yang satu lagi kita ada Flutter, mungkin kita gunakan Android script, Android setting. Ini iOS dan kita ada Unity. So Firebase ada support 4 benda ni lah. And then okay, ini adalah Firebase configuration yang kita akan dapat nanti. Ada API key Aiza ni, Aiza. So API key ni, the whole thing ni, the whole set ni, dia macam satu database configuration lah. Yang macam kalau PHP dia ada database name, server name, ada password, username, macam-macam. So ini konsep dia sama. Dan script ni korang kena port masuk dalam Ionic nanti kemudian dalam tutorial yang seterusnya. So ini adalah tutorial seterusnya macam mana saya nak tunjuk register melalui mobile apps kita untuk buat satu user baru. So kita pergi balik kepada kita punya console Firebase. Okay, macam dalam slide tu, console.firebase.google.com, console.firebase.google.com. So kat sini kita akan create satu projek baru. Okay, klik new project di sini. Okay, macam tadi kita akan buat enter your project name, share FSTM. Okay, share FSTM. Ini adalah nama projek kita, ataupun we call it kita punya hosting lah, punya server. Okay, bla bla bla. Dia akan enable. Kalau nak enable. Kalau tak nak dah, kita just continue. And then select account kita lah, default account for Firebase. So by right, satu Gmail akan dapat satu projek Firebase lah. Okay, projek satu Gmail akan dapat satu projek. Kalau korang nak more than one project, then korang kena provide dia punya information lah, additional information. Okay, so dia akan, ni macam satu instance of server lah yang dia akan provide. Okay, dia akan provide satu instance of server. Macam korang punya AWS kan, ni adalah satu instance of server. Nanti dia akan provide kat situ. Kalau korang nak hosting, korang boleh simpan image, korang boleh simpan file, data. Okay, tapi yang penting sekarang ni, tutorial ni, kita nak access dia punya Firebase dan Cloud Firestore lah. So nama asal dia adalah Firebase. So selepas dia upgrade, dia provide satu servis tambahan untuk cloud punya facilities, database facilities, yang nama dia Firestore. Okay, so tapi sekarang ni untuk authentication kita akan gunakan Firebase. Cuma data dia kita akan simpan dalam Firestore. Don't worry, okay, don't worry. Kita just ikut dia punya tutorial ni. Kalau kau nak gunakan real time database yang masih gunakan Firebase yang lama pun boleh juga. Cuma dalam tutorial ni aku tunjuk lebih kepada Firestore. Okay, Firestore punya facilities, bukannya Firebase. Firebase tu untuk authentication, yes, dia masih menggunakan Firebase. Authentication dia masih menggunakan Firebase. Okay, just continue.
And then korang akan nampak kat sini lah, ada beberapa option untuk setting kita punya platform ataupun kita punya client. Ada 4 jenis setting untuk client: Unity, web, ini untuk Ionic lah sesuai, dan kita ada Android. Ni contohnya macam Flutter, Android Studio boleh gunakan yang ni. Satu lagi untuk iOS lah. Okay, so first korang kena buat dia punya cloud store lah kat sini. Kau nak buat authentication pun boleh, cloud store pun boleh, either one, no problem. So aku nak set up dia punya authentication dulu. Klik authentication sini. Klik authentication. Just enablekan dia punya email authentication. Set up in set up method. Okay. So next tutorial aku akan try gunakan email password. So aku akan enable dia. Just enable di sini. Okay, step tu pun ada tunjuk dalam slide. So korang just boleh enable kat sini. So sekarang dah enable. So katakan korang nak gunakan Google punya authentication facilities, boleh enable juga. Ataupun Facebook pun boleh enable juga. So whatever authentication type, method, korang kena enablekan dia. Pasal yang ni asalnya disable. So kena enable. So yang ni dah ready untuk kita buat login, logout, register lah dalam client. Okay, database dia. Database dia kat sini korang kena pilih, dia ada 2 option. Satu real time database, which is Firebase, the old one. Satu lagi adalah Firestore. Okay, ini adalah real time database. Okay, boleh juga, tapi ini adalah dia punya plugin dia lain. Dia punya API library dia lain sikit. So korang kena ambil yang ni lah, Cloud Firestore. Untuk tutorial seterusnya kita akan gunakan Cloud Firestore. So Cloud Firestore ni adalah database yang lebih kepada cloud facilities. Ini kau boleh start kepada production terus pun boleh. Kalau kau nak test mode pun boleh juga. Okay, tapi untuk test mode ni dia kau ada 30 hari je lah untuk set dia punya security rules. So kalau kau nak terus kepada production mode boleh juga, no problem. Either one lah. Okay, next. Okay, bla bla bla. This location. Location ni kalau dia kata kalau nak laju, pilihlah Asia. East, north east, south east. Okay. So bolehlah kau pilih Asia. Bukan Asia. Asia mungkin dekat sikit dia punya server facilities. Then provisioning Cloud Firestore. Nanti kat sini kita akan set up dia punya database collection name. Collection ni boleh ada banyak. Collection ni macam table. Lepas tu kita boleh set up apa namanya tu, dia punya field name. Okay, kita punya field name. Cuma korang akan nampak yang Firestore ni lebih kepada flat file lah. Lebih pada konsep flat file sebab everything dia represent dalam bentuk JSON. So korang akan nampak lebih kepada flat file. Dan kat sini korang yang terperanjat dia tak ada SQL command. Dia gunakan NoSQL. Okay, NoSQL tu bukannya no SQL, dia not only SQL. Dia gunakan language yang bukan SQL. Okay, so collection ni korang boleh start collection di sini. Collection ni macam satu table lah. So korang boleh gunakan activity contohnya untuk mewakili activities. Dan biasanya nama table ni kita letak plural. Next. Auto ID ni dia akan generate ID sendiri untuk setiap record. So kat sini korang boleh buat AC event activity name, contohnya campaign kebersihan, contohlah. And then boleh add new field, AC date dia bila, contohnya 20 06 ni contoh dulu. Kita akan buat contoh je dulu. ACPIC, person in charge, contoh dia Ustaz Ali
Ini contoh dulu ya. Description, AC description. So aku lebih suka gunakan field name ni rapat semua. Okay, lebih kurang macam tu lah. Korang boleh buat di sini dan klik save. So nanti data tu dia akan simpan dalam bentuk macam ni lah. Kita ada collection dan document. Document ni merujuk kepada record. Activity ni merujuk kepada collection. Sorry, ni collection. So kalau korang nak tambah another collection pun boleh juga. Tambah collection lain. Penceramah. Contoh-contoh. Okay. Contoh okay. Ni contoh data, dummy data. So korang ada dua collection, lebih kurang dua table dan korang ada dia punya field. So disusun dalam bentuk macam ni lah, bukan bentuk table macam yang korang biasa dengan SQL. Okay, so last thing adalah macam mana korang nak dapatkan dia punya Firebase punya setting, configuration setting. So rujuk kat sini, korang boleh nampak project setting. Zoom kejap. Okay, di sini ada nampak gear ni kan, gear Saler ni ada project setting. Dan korang akan nampak sinilah setakat ni. Okay, ada kita ada iOS, Android. Ni Android, ini adalah web. Klik di sini untuk Ionic project, Ionic project dan web project. So kat sini korang boleh contoh adalah nickname kepada apps tersebut. Ni kalau korang nak Firebase hosting, contohnya nak masukkan image ke whatever it is, so korang set up lah kat sini. Ataupun tak nak, kemudian pun tak apa. Dan register app. Mungkin setting dia slightly different dengan kita punya Flutter ataupun Android ataupun iOS, tapi yang penting kita nak dapatkan dia punya API key ni lah. So API key ni nanti kita akan gunakan untuk kita masukkan copy paste masuk ke dalam kita punya database setting. Okay, so setakat itu saja. Yang penting korang bawa benda ni, nanti copy kemudian dan kalau korang nak retrieve balik dia punya API key ni, nanti pun korang boleh rujuk dalam project setting So the next thing yang kita akan buat adalah macam nak combine Firebase untuk buat registration page dalam mobile phone ataupun dalam Ionic project. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.